Selamat datang kembali ke saluran kami. Hari ini kita akan meneroka satu kisah yang penuh dengan pengajaran. Satu babak yang menyedihkan dalam kehidupan salah seorang tokoh paling bijaksana dalam sejarah, yaitu Raja Salomo. Kita sering mendengar tentang kebijaksanaan dan kekayaan Salomo, tentang bagaimana Tuhan memberkatinya dengan pengetahuan yang luar biasa. Namun, di sebalik semua kegemilangan itu, terdapat satu kisah kejatuhan yang tragis, yang menjadi peringatan untuk kita semua hingga ke hari ini. Pada permulaan pemerintahannya, Salomo adalah seorang raja yang sangat taat. Dia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya dan mengikut jejak langkah bapaknya, Daud. Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan menawarkan apa sahaja yang dimintanya. Salomo tidak meminta kekayaan atau umur yang panjang, tetapi dia meminta hikmat untuk memerintah umat Tuhan dengan adil. Permintaan yang rendah hati ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Lalu dia bukan sahaja memberikannya kebijaksanaan yang tiada tandingannya, tetapi juga kekayaan dan kemuliaan yang melebihi semua raja pada zamannya. Di bawah pemerintahan Salomo, kerajaan Israel mencapai puncak kegemilangannya. Dia membina bait suci yang megah di Yerusalem, sebuah rumah untuk Tuhan yang melambangkan kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Perdagangan berkembang pesat dan keamanan dirasai di seluruh negeri. Raja-raja dan permaisuri dari negeri-negeri jauh datang untuk mendengar kebijaksanaannya dan melihat kemuliaan kerajaannya. Nampaknya Salomo memiliki segalanya. Namun, disinilah kisah ini mula berubah menjadi gelap, walaupun Tuhan telah memberikan amaran yang jelas kepada raja-raja Israel supaya tidak mengambil banyak istri. Terutama dari bangsa asing yang menyembah berhala, Salomo mengabaikan perintah ini. Dia mengahwini ramai putri raja dari Mesir, Moab, Amon, Edom, dan Sidon. Alkitab mencatatkan dia mempunyai 700 istri dari kalangan putri raja dan 300 gundik. Perkawinan politik ini mungkin nampak bijak dari segi strategi duniawi untuk membina pakatan dan menjaga keamanan. Tetapi ia membawa akibat rohani yang dahsyat. Istri-istri asing ini tidak meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka apabila mereka datang ke Israel. Sebaliknya, mereka membawa bersama amalan penyembahan berhala mereka. Dan apabila Salomo semakin tua, hatinya mula berpaling daripada Tuhan. Istri-istrinya perlahan-lahan mempengaruhi Salomo untuk turut serta dalam penyembahan Tuhan-Tuhan mereka. Raja yang pernah membina bait suci untuk Tuhan yang esa, kini mula membina tempot-tempot pemujaan untuk dewa-dewa palsu seperti Ashitoret, dewi orang Sidon, dan Milkom, dewa kejijikan orang Amon. Dia bahkan membina bukit pengorbanan untuk Kamos dan Moloch, di mana amalan keji seperti pengorbanan anak-anak dilakukan. Kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepadanya tidak dapat melindunginya daripada godaan dan pengaruh buruk di sekelilingnya. Hatinya tidak lagi sepenuhnya setia kepada Tuhan. Tidak seperti hati bapaknya, Daud. Tuhan sangat murka dengan perbuatan Salomo. Dia telah menampakkan diri kepada Salomo sebanyak 2 kali dan memberinya amaran keras supaya tidak menyembah Tuhan-Tuhan lain. Tetapi Salomo tidak mengendahkannya. Akibatnya, Tuhan mengumumkan penghakimannya. Karena ketidaksetiaannya, Tuhan akan mengoyakkan kerajaan itu daripadanya dan memberikannya kepada salah seorang pegawainya. Namun, demi janjinya kepada Daud, ayah Salomo, Tuhan tidak akan melakukannya semasa hayat Salomo. Penghakiman ini akan berlaku pada zaman pemerintahan anaknya. Dan inilah bahagian yang
paling menyedihkan. Walaupun selepas menerima amaran dan penghakiman yang begitu jelas daripada Tuhan, tiada catatan yang menunjukkan bahwa Salomo bertaubat. Tidak seperti bapaknya Daud, yang segera merendahkan diri dan bertaubat dengan sepenuh hati selepas ditegur karena dosanya. Salomo Siuliola terus berada dalam keadaan kompromi rohaninya. Kitab Pengkhotbah yang dipercayai ditulis oleh Salomo pada akhir hayatnya, mencerminkan rasa kekosongan dan kesyushan hidup tanpa Tuhan. Tetapi ia tidak mencatatkan satu pengakuan taubat yang jelas. Kisah Salomo adalah satu peringatan yang kuat untuk kita. Kekayaan, kuasa, dan kebijaksanaan duniawi tidak dapat menjamin kesetiaan kita kepada Tuhan. Kejayaan besar boleh membawa kepada kejatuhan yang besar jika kita tidak menjaga hati kita. Pengaruh orang di sekeliling kita amat kuat, dan kompromi kecil boleh membawa kepada penyimpangan yang besar dari jalan Tuhan. Semoga kita belajar daripada kesilapan Salomo untuk sentiasa menjaga hati kita agar tetap setia sepenuhnya kepada Tuhan dan sentiasa bersedia untuk bertaubat apabila kita jatuh. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk suka, kongsi, dan langgan saluran kami untuk lebih banyak kandungan seperti ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya.